Okey, assalamualaikum semua, salam sejahtera. Okey, hari ni, uh, abang nak share sikit, okey, berkenaan dengan support dan resistor yang abang guna daripada bertahun-tahun dah lah. Okey, inilah, indikator yang basic, yang korang boleh gunakan untuk trading. So, sebenarnya benda ni apa teknik pun memang okey. Yang bergantung kepada kita sendiri. Sebenarnya memainkan peranan banyaklah, daripada segi emosi, daripada segi money management, ah, daripada cara korang punya entry, kena disiplin. So banyak sebenarnya dalam trading ni, tak semestinya nak entry yang tepat. Okey, kadang-kadang market ni, biasalah banyak orang cakap market bukan kita punya. Memang betul, market bukan kita punya. So kita boleh predict sahaja market, mengikut kepahaman kita. Itu yang penting. Okey, jadi hari ni abang nak share sikit berkenaan dengan moving average, yang basic. Rasanya dekat luar pun ramailah orang guna. Okey, cuma mungkin kita tak praktikkan benda tu. Jadi kepada korang yang masih mencari satu benda yang boleh buat korang punya, mencari korang punya SNR, support dan resistance. So moving average adalah terbaik lah pada saya lah. Okay. So stay tune. Lepas ni abang akan ceritakan macam mana nak gunakan moving average yang saya guna ni. Alright. Stay tune. Okay, alright. First sekali, korang kena clearkan korang punya indikator yang sedia ada di dalam telefon ataupun di dalam korang punya PC ataupun laptop. Okay, dekat sini saya nak share. Pertama sekali, okay, yang moving average yang saya guna yang basic ialah moving average 50. Sorry. Moving average 100. Boleh lihat sini, moving average 100. Okay. Lepas tu korang boleh, okay, korang tengok properties dia. Okay, max 100, exponential, close. Okay, right. Lepas tu 200. Okay, exponential, close. Right. Warna tu ikut pada korang lah. Warna apa korang nak guna. Okay, lagi satu kita ada 400 low, dan kita ada 400 high. Okay. Moving average ni saya gunakan untuk membuat support dan resistance, untuk marking support dan resistance, selain daripada trend line. Trend line pun yang video sebelum ni saya ada cerita. Trend line tu pun baik, memang kena guna. So combine dengan MA, so lebih padu lah. Senang cerita lebih padu lah. Okay. Alright, macam mana nak gunakan? Okay, macam mana guna moving average ni? Okay, macam ni. Okay, kalau korang tengok bila kita dah install dekat dalam korang punya MT4. Okay, yang paling untuk tengok line, trend line ataupun sorry, bukan trend line, nak tengokkan trend market. Trend market ni saya guna biasanya, saya punya style, saya letak di H1 dan H4 lah untuk tengok di manakah dia nak pergi. Market trend tu nak pergi ke mana. Adakah uptrend, adakah downtrend. Okey, kita boleh lihat di moving average kita boleh nampak. Okey, cara dia macam mana? Okey, cara dia first sekali saya akan tengok moving average yang 400, low dan high. Okey, jika candle ataupun price duduk di atas uh, moving average 400, so is consider buying trend, uptrend. Okay, jadi
Kalau kita dah nampak dia duduk di atas macam ini, okey. Boleh nampak, okey. Ini yang sini lah, boleh nampak sini. Saya buat marking sikit. Okey, dekat sini, korang boleh nampak, dia duduk di atas trend line. Moving average 400. So kalau sampai kat sini, biasanya saya akan cari peluang buy. Sebab saya bukanlah trader yang swing. Saya ialah intraday trader. Saya suka ambil dalam 20 pip, 30 pip. So dengan adanya SNR MA ni, saya lebih selesa lah untuk mendapatkan setup, untuk mendapatkan entry. Eh? Sekejap guys, itu pagi ni dia tersangkut sikit tekak ni kan. Kita kena vape dulu. Okay, right. Iklan kejap. Okay, alright. Kalau korang nampak dia duduk dekat bawah, so dia lah uptrend. Okay, scroll balik, nampak tak? Dia duduk dekat sini tak lepas. Okay, mungkin akan ada fake breakout kalau kita nampak kat sini. Okay, so kalau korang ada buy dekat sini, so korang buatlah stop loss. Okay, daripada low MA sampai sini, kurang-kurang pun 50 pip ataupun 55 pip stop loss daripada korang buy tu. So jangan terus cut loss lah. Kadang-kadang dia fake, dia masuk balik. So kita boleh makan balik lah profit kat situ. So lah kalau daripada sini kita hold, kita boleh dapat dalam 75 pip. Banyak tu kan. Okay. Jadi bila dia terus jalan, biasanya moving average yang 200 dan 100 ni korang boleh guna sebagai dia orang punya support juga. Nanti korang akan nampak. So dia akan ikut samalah 400, 200, 100. So dekat sini biasanya untuk point entry. Contoh macam dia dah turun sini, saya masuk buy sampai sini, so sini boleh TP, okey, ataupun pull back balik lah, masuk buy balik kat sini untuk TP. Okey, lepas tu terus jalan, market jalan. Okey, ini trend lah yang saya buat hari tu lah. Okey, saya nak tahu dia break ke tak. Okey, dia keluar dekat sini, kita punya 100. Okey, dia keluar, so dia touch, dia pull back balik dekat sini dan dia terus break. Nampak tak dia terus break sini. So kalau kita break sini, so dia ada potensi untuk pergi ke 400. Ini H4 lah. Jauh sikit kita ambil yang dekat sikit. Ni sama macam tadi. Dia masih duduk di dalam support. 400 ni sangat kuat. Okey. Lepas tu pergi ke sini. Alright. Okey. Support 200 juga. 200. Nampak tak dia pull back balik. So the market masih lagi uptrend. Belum ada lagi downtrend. Nampak tak? So kat sini berapa banyak kita boleh entry. H1. Sedap guys. Memang best. Okay, dekat sini ini paling kuat lah. Kalau kita dah buy dekat sini, so jangan macam saya akan buy lagi kat sini. Ini last. Saya punya ni. Sini last saya punya ni. So saya takkan stop loss. Stop loss saya 50 pip di bawah moving average 400 ni baru saya cut loss. So floating itu biasalah. Nak profit mesti nak ada floating. Okey. Kalau kita dapat jumpa setup kat sini terus entry memang terbaik lah, tak ada floating. Kadang-kadang saya dekat sini saya dah masuk dah 200, saya dah start buy. Okey, dekat sini nampak tak rejection. So sini ada rejection lagi. Okey, kita tengok berapa pip. Dia punya false breakout dia. 40 pip lebih kurang. Kalau kita letak 50 masih selamat, dia masuk balik. Itu cara dia. Okay, ni saya buat marking high price daripada yang previous punya record. Okay, lepas tu kalau kita tengok, okay, dia jalan-jalan, dia dah break. Okay, bila dia dah break, kalau kita boleh nampak, saya zoom sikit. Okay, bila dia dah break macam ni, okay, first dia ada break sini, tapi dia false, naik balik. Okay, yang kedua dia break slowly, dia buat soldier kat sini, candle. So dekat sini kalau kita tengok dia pergi ke atas ni, so dia dah akan jadi
uh, SBR. Okay, support become resistant. Okay, so dia dah break. So dekat sini dia tak lepas dah. Dia tak lepas. Dekat sini kita nampak kan dia terbalik pula. So tadi kita buy, bila nampak dah jadi macam ni, candle dah duduk di bawah moving average 400 ni, 100 dan 200. So ialah entry sell. Okay, naik je sini, sell. Naik je sini, kita sell. Okay, dia terus lagi break, break dan terus break. Okay, yang ini korang kena guna trendline lah untuk marking, ataupun korang ada guna Fibo untuk dapatkan TP korang. Macam saya gunakan BB lah. BB ni pun boleh buat sebagai kita punya TP. Alright. Lepas tu dia masuk balik, nampak tak? Dia, yang support tadi 100, 200 dan 400 dah jadi resistant. Dia tak jadi support. So sampai sini dia dah jadi resistant, so dia reverse balik dan dia test 200, reverse balik 200 lagi, so tak lepas. So dia terus turun dan turun. Sell. Okay, point sell banyak. Sell, sell, sell. Kau boleh letak PO pun tak ada masalah. Okay, sell dan terus sell. Okay, saya combinekan dengan Stosh. Ini kita panggil Stosh gila. Nanti saya buat lagi satu video mengenai Stosh gila. Okay, dan masuk balik dan dia cuba nak test market 400 punya resistance. Okay, dekat sini kita nampak dia nak break. Okay, dekat sini body dia mestilah di dalam tengah-tengah macam ni ke, ataupun body tu solid di atas moving average tadi. So bermakna dia nak pergi ke atas lagi. Dia nak bagi tahulah dia nak pergi ke atas lagi, price nak pergi atas. So dia akan test jadikan moving average 100 ni sebagai dia punya support pula. Nampak tak? Dia dah jadi support sini, dia dah bagi tanda. Dia bagi tanda di mana dekat sini dia nak pergi lagi ke 200. 200 dan ke 400. Nampak tak dia punya step dia? Okey. Lepas tu sampai 400 ni, biasanya kalau kita dah dekat sini nampak nak buy, ini dah satu signal. Okay, buy. So buy, so TP dia dekat sini nombor 1, TP nombor 2 di sini. Ataupun di 400. Kalau kita nampak macam dah cukup kenyang, dah profit kan, cabut je lah kan. Alright. Lepas tu dekat sini kita hold dulu. Biasanya saya suka touch 400 ni baru saya sell. Okay, dia akan pergi balik dekat 200, 100, dah boleh buat TP. Dia terbalik pula. Itulah guna dia. So dia break balik. Break balik. Body macam saya cakap tadi, body mestilah keluar daripada kalau macam ini, yang candle yang ini, so tak valid. Mungkin dia akan pull back balik. Okay, kalau macam ini dia buka lagi body bearish, body solid macam ni, so memang sell lah. Biasa sell. Okay, kita akan kalau dekat sini, kalau nak nampak sell, saya suka ambil yang sell dekat sini. Dia retest. Dekat sini biasa dia break, dia akan retest 100, saya akan sell dekat sini. So standby lah. Ini layer zone. Dekat sini ialah layer zone. Okay, okay, masuk layer zone sini. Lepas tu boleh masuk sell. Okay, tapi saya suka combine dengan Stosh gila. Nampak tak Stosh gila ni? Macam mana guna Stosh gila ni nanti kita akan share berkenaan ni video. Alright. Saya harap video ni dapat membantu korang punya teknik. Mantapkan lagi teknik korang. Okay. Jadi try cuba install, masukkan moving average, Bollinger Band. Okay. Kalau tak nak guna Bollinger Band pun tak apa, terpulang pada korang. Okay. So inilah saja video untuk hari ini. Abang share sikit supaya menjadi manfaat lah kepada trader-trader di luar sana, yang trader baru, trader lama, yang asyik loss apa semua. Okay, try lah. Sebab benda, apa-apa pun benda ni dalam trading, apa-apa teknik pun semua okay. Cuma penghadaman kita, kebiasaan kita
ataupun kita dah senang cerita experience lah dengan apa yang kita gunakan tu. Itulah, bila dah ada experience dekat benda tu, kita dah dapat memahami dan menghadamikan teknik tu dan menjadikan satu strong entry untuk korang. Okay? Okay, jumpa lagi untuk next video insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.